Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala habibillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwah إلا بالله العلي العظيم. اللهم رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقه أقوالنا. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. اللهم ألهمنا مراشد أمورنا وأعذنا من شرور أنفسنا برحمتك يا رب العالمين والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, summa alhamdulillah. Apa khabar sahabat-sahabat semua? Selamat petang. Salam pertemuan dalam program Mahsyar siri yang ke-30 bersama dengan saya Umar Aziz. Ahlan-ahlan kepada semua, ahlan-ahlan Azaz, Nesh, Mat dan juga sahabat-sahabat lain yang ada di ruangan TikTok, Nurzana Jamal dan yang berada di ruangan FB. Ahlan-ahlan Bunga Lawang, Sania Mustafa, Kamiza Muhammad Amil, Kak Langsu, Razita Abdul Manaf, Nur Aini Muhammad Tab, Yaya Lia, Kamiza Muhammad Amil, Mahiran Muda, Saadia Muhammad Arifin As-Sulaimi, Hani Nani, kemudian Yaya Lia, Halimah Nurdin, Zainun Hadi, Nur Asikin, Sabariyah Surin, Aziza Izzah Yati, Zaliha Kamaruddin, Zainab Saleh, Muhammad Fauzi bin Ali, terima kasih. Kemudian Zaliha Kamaruddin, Hasmi Z Sya'ari, Siti Zara Ahmad, Kak Ngarusni, ahlan-ahlan Marwani Ahmad, Muhammad Hardi, Safia Sapian, Ana Sukaimi, Raminas Kitchen, Jamilah Uthman, Hanif Abdul Hanif, kemudian Fauzan Muhammad, Siti Zabidah, Nurlida, Ayu Muhammad, Rukumah Yusuf, Rohayati, Az-Zahra, Cik Masyarif dan juga semua sahabat-sahabat yang lain. Terima kasih banyak-banyak Azaz, terima kasih kepada sahabat-sahabat semua. Apa kata kita mulakan pertemuan kita dengan kita perbetulkan dahulu niat kita seperti biasa. Moga-moga kita boleh latih diri kita bahawa apapun yang kita lakukan adalah kerana Allah Subhanahu wa ta'ala. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifadah wal hatha ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa du'ai ila al-huda wa dalalati ala al-khair ibtigha'a wajhillah wa mardatih wa kurbih wa thawabih. Amin amin ya rabbal alamin. Kita dah berada pada siri yang ke-30 daripada pembacaan buku Mahsyar dan kita telah tiba pada muka surat yang ke-106. Muka surat yang ke-106. Ahlan-ahlan kepada semua, mohon jasa baik untuk bantu share, bantu untuk kongsi, bantu untuk sebar luas tak rakan-rakan yang lain. Mudah-mudahan lebih ramai yang beroleh manfaat. Maka pada muka surat yang ke-106 masih lagi menceritakan tentang sakaratul maut. Maka dinukilkan pada muka surat 106 sebuah hadis dan riwayat daripada sahabat Nabi yang bernama Shaddad bin Aus radhiyallahu anhu. Maka Shaddad bin Aus radhiyallahu ta'ala berkata, mati itu adalah musibah dunia dan akhirat yang paling menakutkan untuk orang beriman. Kesakitannya, kengeriannya dan pada waktu itu keadaan yang bakal dilalui seperti mana yang sebahagian kita telah baca pada waktu itu sangat-sangat dahsyat dan luar biasa. Kemudian kata Shaddad bin Aus, maut juga lebih sakit berbanding dengan hirisan gergaji. Lebih sakit daripada potongan gunting dan lebih sakit daripada bahkan dipanggang di atas kuali. Lebih sakit. Sebab pada waktu itu setiap sendi, rambut, anggota tubuh badan akan terasa sakit kerana roh sedang dipisahkan daripada badan.
Kalaulah kena potong, maka hanya roh yang ada pada bahagian kena potong sahaja. Kalaulah kena hiris, hanya roh yang pada hirisan tersebut sahaja yang rasa sakit. Tetapi kalaulah saat sakaratul maut, seluruh roh pada waktu itu nak dipisahkan daripada tubuh badan. Terima kasih banyak-banyak Salasiah, ahlan-ahlan kepada sahabat-sahabat semua. Mudah-mudahan Allah jadikan ukhuwah ini berkekalan hingga ke syurga insya-Allah. Seterusnya kata Syaddad bin Aus, seandainya orang yang telah meninggal dunia, orang yang dah mati, orang yang telah mengalami sakaratul maut, orang yang telah merasa sakit sakaratul maut, kalaulah orang yang sudah mati dibangkitkan, kalaulah, tapi sebenarnya tidak, Allah tidak izinkan mereka kembali. Tapi kalaulah orang yang telah merasai sakaratul maut diizinkan untuk memberitahu kepada penduduk dunia berkenaan tentang bagaimanakah tahap kesakitan kematian, maka kata Syaddad bin Aus, pasti penduduk dunia akan memanfaatkan kehidupan mereka dan tidak akan senang lenang untuk tidur. Kalaulah orang yang masih hidup ini, kata Syaddad bin Aus, dia tahu bagaimana sakit sakaratul maut, nescaya takkan ada orang yang pada waktu itu mampu nak tidur. Allahu Akbar. Tapi pada waktu itu perasaan tersebut, kesakitan tersebut akan dilalui. Adakah Nabi SAW pernah menghadapi sakaratul maut? Adakah Nabi SAW yang merupakan makhluk yang terbaik, yang mungkin para malaikat pada waktu itu tarik dengan selembut-lembutnya, pada waktu itu merasai sakaratul maut, maka dibawakan riwayat Al-Bukhari. Maka pada muka surat 106, kata penulis, diceritakan, diriwayatkan di dalam Sahih Al-Bukhari bahawa Nabi SAW mempunyai segelas air yang telah diletakkan di sisi baginda semasa baginda SAW hampir meninggal dunia. Ada bekas air pada waktu itu dekat dengan Nabi. Maka dalam riwayat tersebut dinukilkan, maka ketika mana waktu sakaratul maut, baginda SAW telah memasukkan tangan baginda ke dalam air, lalu baginda sapukan pada wajahnya dan baginda bersabda, La ilaha illallah, tiada Tuhan yang layak disembah kecuali Allah. Inna lil mauti sakarat, sesungguhnya kematian itu menyakitkan. Allahu Akbar. Nabi SAW pun pada waktu itu merasakan sakitnya sakarat saat berpisahnya roh daripada tubuh badan. Ummul Mukminin Aisyah menceritakan, meriwayatkan, selepas beliau nampak, beliau lihat yang Nabi SAW pun melalui waktu sakarat, waktu yang sakit, maka kata Ummul Mukminin Aisyah, aku tidak lagi berharap yang aku meninggal dunia tanpa rasa sakit. Sebab Rasulullah pun mengalami kesakitan, mengalami sakarat sallallahu alaihi wasallam. Maka mengapa kita pada waktu itu tidak mengalami? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun mengalaminya. Hadis riwayat Al-Bukhari yang kita baca tadi. Maka kata penulis pada muka surat 107, ada juga hadis yang lain yang menggambarkan kesakitan yang baginda sallallahu alaihi wasallam alami saat pada Nabi sallallahu alaihi wasallam nak meninggalkan dunia yang fana, dunia yang sementara ini. Ahlan-ahlan kepada sahabat-sahabat, kepada yang baru join, kalaulah rasa bermanfaat, mohon untuk bantu share, bantu untuk kongsi, bantu untuk sebar luas. Mudah-mudahan lebih ramai yang beroleh manfaat. Maka tadi kita telah baca, Nabi pun menggambarkan. Tapi kalau kita perasan, Nabi mulakan dengan ucapan La ilaha illallah. Tiada Tuhan yang layak disembah kecuali Allah. Lalu kalaulah kita kelak bakal mengalami sakarat, mudah-mudahan kita tak boleh pada waktu itu nak rasa apa-apa. Kita dah baca bagaimana manusia kadang-kala dia berada tak sedar kerana sakitnya pada waktu itu sakarat. Nak cakap dengan orang sekeliling sakitnya pun tak mampu. Nak menjerit pun dah tak mampu. Tapi berdasarkan hadis Nabi tadi, kalaulah Allah beri kita peluang, mudah-mudahan Allah beri kita peluang, waktu sakarat kita boleh ucapkan La ilaha illallah. Dapat ucapkan La ilaha illallah.
Sebab itu dalam hadis pun Nabi SAW menyuruh bila ada orang yang hampir-hampir meninggal dunia, maka pada waktu itu kita perlu ajarkan kepada mereka la ilaha illallah. Ajarkan kepada mereka untuk ucap la ilaha illallah. Kalaulah tak mampu, nafas dah pendek, roh dah makin hampir dengan kerongkong, Allah pun pada waktu itu mencukupi. Maka Nabi SAW ketika mana menzahirkan sakitnya sakarat, dalam hadis kita baca tadi, Nabi mengucapkan la ilaha illallah. Muka surat yang ke-107, ada riwayat yang lain yang menggambarkan pada waktu itu sakit sakarat yang baginda alami. Dan di dalam riwayat yang lain dalam Sahih Bukhari juga ada menceritakan, ada meriwayatkan bahawa anak anda baginda Fatimah radhiyallahu anha berkata, maka apa Fatimah berkata, wa karbah, alangkah sakitnya apa yang sedang engkau alami wahai ayah. Wa karbah, Fatimah pun dapat rasakan kesakitan, dapat gambarkan kesakitan yang Nabi SAW alami waktu sakarat. Maka Fatimah pada waktu itu berkata dengan Rasulullah, wahai ayahandaku, alangkah sakitnya apa yang sedang engkau alami. Maka apa jawab Nabi? Allahu Akbar. Maka sabda Nabi SAW, la karba ba'dal yaum. Sabda Nabi, selepas daripada hari ini, tidak ada lagi kesakitan yang ayah akan alami. Selepas ini akan bertemu dengan Allah. Selepas ini akan dibawa ke syurga Allah. Dah tak ada dah. Ini last, wahai Fatimah, wahai anakku. Selepas daripada ini, tidak ada lagi kesakitan yang ayah akan alami. Maka pada waktu itu mudah-mudahan kita pun sama. Kesakitan tersebut mudah-mudahan adalah kesakitan yang terakhir. Dan mudah-mudahan alam-alam yang bakal kita lalui, daripada alam kubur, daripada kelak alam mahsyar dan juga alam-alam yang lain, dah tidak ada lagi kesakitan yang kita alami. Mudah-mudahan. Amin, amin ya rabbal alamin. Maka bila Fatimah kata begitu sabda Nabi, ini last. Selepas daripada ini, tidak lagi ada kesakitan untuk ayah. Maka daripada sini kita nampak Nabi SAW pun mengalami kesakitan hatta dapat dirasakan kesakitan tersebut oleh anak perempuan baginda Fatimah radhiyallahu ta'ala anha. Maka Nabi pun merasa sakit. Nabi pun merasa sakit. Maka siapa kita yang pada waktu itu rasa kita tak layak patut merasai sakaratul maut? Ianya adalah waktu yang sukar kerana roh nak berpisah daripada badan. Roh dah lama duduk dalam badan. Bahkan ada yang dah sebati dengan tubuh badan. Bahkan ada di antara kita yang pada waktu itu dia pun tak tahu keadaan rohnya bagaimana. Maka sekarang inilah waktu nak dipisahkan roh daripada tubuh badan. Nak dipisahkan anggota zahir pun sakit. Nak dipisahkan anggota zahir pun sakit. Kalaulah contoh kita punya kuku yang ni nak tercabut. Pada waktu tu nak tercabut kuku pun sakit. Nak tercabut kulit pun sakit. Itu baru anggota zahir. Apatah lagi nak pisahkan roh yang merupakan asal pada tubuh badan. Kita boleh bergerak, kita boleh bercakap, kita boleh berfungsi. Sebenarnya pada waktu itu adalah disebabkan adanya roh. Maka roh yang menjadi hayat, kehidupan untuk tubuh badan kita, itu yang nak dipisahkan. Maka pasti akan ada kesakitan padanya. Tubuh badan yang tak ada apa-apa ni pun kalau terpisah sakit. Maka apatah lagi roh daripada badan. Sebab itu kata penulis, betapa dahsyatnya saat menghadapi sakaratul maut. Oleh sebab itu, maka perbanyakkanlah berdoa kepada Allah agar diberikan pengakhiran kehidupan yang baik. Husnul khatimah. Minta kepada Allah husnul khatimah. Mudah-mudahan kesakitan itu adalah kesakitan yang terakhir. Mudah-mudahan bila berada di alam kubur, maka menjadi salah satu daripada taman-taman syurga. Bila berada nanti di mahsyar, akan berada di bawah naungan arasy Allah. Bila melintasi titian sirat, maka dapat selamat daripada neraka masuk ke dalam syurga. Mudah-mudahan kesakitan yang terakhir adalah kesakitan sewaktu sakaratul maut.
Ahlan-ahlan kepada sahabat-sahabat yang baru join. Kalaulah rasa bermanfaat, mohon untuk bantu share, bantu untuk kongsi, bantu untuk sebar luas. Kita sedang membaca buku Mahsyar, yang mana dia punya tajuknya pun menarik. Mahsyar, something to remember, sesuatu yang patut dan perlu untuk kita ingati. Sebab kadang-kadang kita lupa yang kita bakal mati. Kita lupa yang kita bakal kembali. Kembali maksudnya ke tempat asal kita, syurga. Kita lupa yang kita akan bakal berjumpa dengan Allah. Maka peringatan-peringatan pada waktu petang inilah yang pada waktu itu yang kita nak menjadikan kita dapat sentiasa ingatkan diri kita yang Nabi sebut sebagai sebaik-baik peringatan adalah mengingati kematian. Maka sebab itu doa yang kita biasa dengar, Allahumma khtim lana bihusnil khatimah. Ya Allah, tolong sudahkan kehidupan kami ini dengan pengakhiran yang baik. Wala takhtim, dan jangan sekali-kali engkau matikan kami dalam keadaan su'ul khatimah, pengakhiran yang buruk. Selepas daripada kita dapat melihat gambaran sedikit tentang sakaratul maut, maka penulis membawakan penerangan apakah maksud terjemahan sakaratul maut ataupun sakaratul maut. Apa maksud dia? Kita kata orang tu dalam sakaratul maut, sedang mengalami sakaratul maut. Apa maksud sakara ini? Apa maksud dia? Al-maut semua orang tahu maksudnya adalah kematian. Apakah maksud sakarah ataupun sakaratul maut? Maka ulama bahasa yang terkenal, ulama lughah yang terkenal, bahkan beliau ada pada waktu itu menerangkan tentang lafaz-lafaz Al-Quran, iaitu Imam Ar-Raghib Al-Asfahani. Ar-Raghib Al-Asfahani. Maka beliau terkenal sebagai ulama yang mengkaji tentang perkataan-perkataan Al-Quran. Maka Ar-Raghib Al-Asfahani dan para ulama lain menjelaskan bahawa perkataan sakrah, sin kafra, yang mana kata asalnya adalah sakara, ianya diambil daripada kata dasar bahasa Arab sakara, sin kaf ra, sakara. Sakara apakah maksud dia? Sakara maksudnya adalah pada waktu itu mabuk. Sakara terjemahan asalnya memberi makna mabuk, sakara, ataupun memberi makna kehilangan akal. Sakara mabuk dan orang yang hilang akal. Lalu dalam bahasa Arab, perkataan sakara, walaupun terjemahnya kita dah tahu mabuk dan hilang akal, dia punya penggunaan dia bila? Maka kata penulis, penggunaan sakara pada waktu itu digunakan banyak ketika mana seseorang itu hilang akal kerana minum minuman keras. Dan kadang-kala juga disebutkan sakara untuk orang yang hilang akal kerana marah. Kan orang kalau hilang akal, kadang-kala dia berada dalam situasi dia tak boleh berfikir dah sebab terlalu marah. Maka disebutkan juga sakara. Sakara, orang yang hilang akal, hilang pertimbangan kerana marah. Bahkan kerana rindu yang berat. Sama juga orang yang berada dalam rindu yang berat, cinta yang mendalam. Pada waktu itu dia mabuk dalam cinta. Mabuk dalam cinta, sakara. Dia mabuk dalam cinta. Macam contohnya kisah Laila dan Majnun, kisah yang terkenal di dalam bangsa Arab. Bagaimana dia punya mabuk cinta Majnun ini kepada Laila. Padahal Laila tu sebenarnya bukanlah pada waktu itu cantik, tidak. Tetapi Laila maksudnya malam. Wajahnya pada waktu itu adalah gelap dan tidaklah cantik. Tapi kerana Majnun, yang mana dipanggil gila, ini orang ni gila, dia kerana mabuk dalam cinta. Sehingga kan pada waktu itu dinding-dinding tempat Laila tinggal pun dia nampak macam Laila. Dinding-dinding pun, semua benda dia nampak Laila, mabuk. Maka begitu juga orang yang mabuk dalam rindu, dalam bahasa Arab juga disebut sakara. Mabuk kerana minum minuman haram, mabuk kerana marah, hilang akal, dan mabuk kerana rindu yang berat. Hilang akal kerana mengantuk pun kadang-kala digunakan perkataan sakara. Hilang pertimbangan dan akal kerana sakit, maka pada waktu itu pun menggunakan perkataan sakara. Dan pingsan kerana beratnya rasa sakit,
pun pada waktu itu menggunakan kata sakara. Maka ini maksud sakara, apabila seseorang itu mabuk ataupun hilang akal. Maka kenapakah sakaratul maut? Kenapa disebut sebagai sakaratul maut ataupun sakaratul maut? Maka ini adalah kata-kata Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab Fathul Bari. Maka dipanggil sakaratul maut kerana pengsan kerana beratnya rasa sakit. Seseorang itu dah menjadi tak sedar. Dia bukan gila, dia bukan mabuk. Dia menjadi tak sedar. Kenapa tak sedar? Kerana terlalu beratnya rasa sakit waktu roh nak berpisah daripada badan. Dan inilah yang dimaksudkan dengan sakaratul maut. Sebab itu orang yang dalam sakaratul maut, mata dia nampak macam tengok orang yang depan dia. Tapi sebenarnya pada waktu itu dia dah tak sedar apa-apa. Terlalu sakit pada waktu itu saat roh berpisah daripada badan. Maka kata para ulama, kenapa dipanggil sakaratul maut ataupun sakaratul maut? Kerana pada waktu itu hilangnya pertimbangan, pemikiran orang yang sedang menghadapi saat roh berpisah daripada badan kerana terlalu sakit dan terlalu berat sakit pada waktu itu. Maka disebut sebagai sakaratul maut. Kata penulis, detik-detik menegangkan saat nyawa akan dikeluarkan oleh malaikat maut daripada jasad seorang hamba, itulah dinamakan sakaratul maut. Kerana pada saat itu orang yang mengalaminya berada dalam keadaan setengah sedar dan setengah pingsan. Masih sedar, tapi pada waktu itu dah hampir pingsan. Roh nak berpisah daripada tubuh badan dunia, tapi belum sepenuhnya berpindah ke alam yang baru, tengah-tengah. Maka pada waktu itu digambarkan keadaan dahsyat tersebut dengan sakarat. Dia tidak berada di alam dunia, namun dalam masa yang sama belum lagi memasuki alam akhirat. Maka digambarkan keadaan yang dahsyat itu sebagai sakaratul maut. Maka sekarang ini kita dah faham kenapa dalam bahasa Arab disebut sakaratul maut ataupun sakaratul maut. Hilang pertimbangan, hilang akal, tak sedar apa-apa, mabuk. Itulah gambaran daripada perkataan nak menterjemahkan keadaan orang yang sedang menghadapi kematian. Dia tak sedar pun. Hilang akal, hilang pertimbangan kerana terlalu beratnya sakit yang pada waktu itu dialami. Allahu Akbar. Ahlan-ahlan kepada sahabat-sahabat yang baru join, kita sedang membaca buku Mahsyar. Buku Mahsyar sebagai satu peringatan untuk saya dan setiap daripada kita, kerana hakikatnya setiap daripada kita akan melalui saat ini. Cuma mudah-mudahan kita boleh lalui dalam keadaan Allah redha dengan kita. Kita dah bersedia, dah bertaubat, dah melakukan ketaatan. Pada waktu itu dah tak sabar nak tinggalkan dunia, nak berjumpa dengan Allah. Harap-harap itulah keadaan kita. Seterusnya penulis membawakan riwayat berkenaan tentang rupa bentuk malaikat maut. Bagaimanakah rupa bentuk malaikat maut? Adakah pada waktu itu sama untuk roh yang baik dan roh yang jahat? Ataupun pada waktu itu beza? Maka apakah pada waktu itu bentuk malaikat maut? Maka berkenaan tentang bentuk malaikat maut, maka ada riwayat yang dinukilkan oleh para ulama daripada Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Ada kisahnya. Dan kisah ini juga ada dalam kitab Syarhus Sudur Bihali Ahwalil Mauta wal Kubur. Maka kata penulis, rupa bentuk malaikat maut. Rupa bentuk bagaimana? Kalaulah untuk orang yang beriman, indah rupanya. Kalaulah untuk orang yang kufur dan ingkar, sangat-sangat mengeri dan menakutkan rupanya. Maka kata penulis, ada satu kisah di mana Nabi Ibrahim pernah bertanya kepada malaikat maut, adakah kamu dapat menunjukkan bentukmu semasa mahu mencabut nyawa orang yang suka melakukan maksiat, macam mana rupa kamu? Maka malaikat maut berkata, kamu tidak akan mampu melihat bentukku saat itu, wahai Nabi Ibrahim. Dan ini kisahnya yang kita nak baca. InsyaAllah kita sambung esok, insyaAllah. Panjang. Dia panjang kisah dia. Maka kita habiskan esok sahaja, insyaAllah.
Terima kasih kepada sahabat-sahabat semua. Mudah-mudahan adanya manfaat, adanya kebaikan. Kepada sahabat-sahabat yang rasa ingin untuk mendapatkan buku mahsyar ini, maka boleh tekan link yang berada di ruangan komen. Boleh tekan link yang berada di ruang komen. Dan kemudian saya nak buka peluang. Sebab sebelum ini saya punya live adalah hanya sejam. Hayati Quran setengah jam. Dan kemudian mahsyar ataupun sebelum ni pembacaan kitab Al-Adhkar setengah jam. Sekadar nak buka peluang sebab ada yang kata buka peluang. Kalau lah tidak, saya beli sendiri pun tak mengapa. Berkenaan tentang mic yang saya guna. Lalu mic ni dia dah makin tak stabil. Sebab sekarang ni daripada sejam setiap hari guna, sekarang ini dah banyak guna. Terutamanya untuk tahun ini. Lalu jam 5.15 pagi hingga jam 6.45 minit. 7.40 sampai 8.10 pada waktu tu setengah jam. Kemudian 9 suku sampai jam 11 lebih kurang. Pada waktu tu dah sejam lebih. Penggunaan dia banyak. Maka pada waktu itu dia tidak berapa elok untuk terlalu cas terlalu kerap. Dan memang pada waktu tu baterinya pun tak ni. Maka kalaulah ada yang ingin, sebab mic ni pun sebenarnya saya beli hari tu pun dia tidaklah murah, harga dia mahal tapi dia tahan lama. Sebelum ni pernah guna macam-macam mic dengan wayar dan juga boya dan juga Rode, tapi banyak yang tak tahan seperti ini. Yang ni dah lama mic ni. Memang dia sangat mahal, lebih kurang 1,400 yang jenis ni ataupun 1,000 something. Lalu kalaulah ada yang ingin pada waktu itu untuk turut sama dalam infak, maka maklumkan. Sebab pada waktu tu kalaulah tak ada pun insya-Allah saya nak beli. Cuma ada sahabat kata beri peluang kalau ada yang ingin untuk ini, mudah-mudahan dapat sama-sama pahala. Sebab nak digunakan untuk baca hadis pun, untuk baca Tirmizi sekarang ni kita sedang baca, disusuli nanti untuk Muslim dan juga Bukhari insya-Allah. Terima kasih kepada sahabat. Kita jumpa esok jam 5.15 pagi. Kalau ada yang dah mula join pembacaan kitab hadis Tirmizi, kita jumpa esok. Kalau tidak, kita jumpa jam 8.30 pagi dalam Hayati Quran insya-Allah. Terima kasih semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.